Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamzah Hakim bin Muhammad Zahar dari kelas DKA 1A ingin membentangkan bacaan surah Al-Waqiah ayat 68 dan 69 beserta penerangan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Maksud ayat 68, Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Ayat 69, A'antum anzaltumuh minal muzni an nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan, atau kami yang menurunkannya? Terjemahan untuk ayat 68 ialah, selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Manakala terjemahan untuk ayat 69, kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan, atau kami yang menurunkannya? Kemudian kita masuk kepada penerangan surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah adalah surah yang ke-56 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri daripada 96 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sesudah surah Taha ini dinamakan dengan Al-Waqiah. Diambil dari perkataan Al-Waqiah yang terdapat pada ayat pertama. Isi kandungan dalam surah ini ialah huru-hara di waktu terjadinya hari kiamat. Manakala yang kedua, manusia di waktu hisab terbagi atas 3 golongan, iaitu golongan yang segera menjalankan kebaikan, golongan kanan, dan golongan yang celaka serta balasan yang diperoleh oleh masing-masing golongan. Manakala yang ketiga, bantahan Allah terhadap keingkaran orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, iaitu orang yang syirik, yang tidak mengaku Tuhan itu ada dan tidak mempercayai Tuhan. Seterusnya, hari berbangkit dan adanya hisab, bermaksud pada hari kiamat nanti. Okey. Sekarang saya sambung dengan surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Al-A'la ayat pertama ialah, bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Untuk ayat kedua, yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Untuk ayat yang ketiga, dan yang telah mengatur keadaan makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Kemudian saya teruskan kepada penerangan surah Al-A'la. Surah Al-A'la ialah surah yang ke-87 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong dalam surah Makkiyah yang terdiri atas 19 ayat. Dinamakan Al-A'la yang bererti yang paling tinggi. Muslim meriwayatkan dalam kitab Al-Jumu'ah dan diriwayatkan pulih oleh Ashabus Sunan dan Nu'man Ibn Bashir bahawa Rasulullah SAW pada solat 2 hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha dan solat Jumaat membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghashiyah pada rakaat kedua. Isi kandungan surah Al-A'la: perintah Allah untuk bertasbih dengan menyebut namanya. Dalam surah ini, Allah menekankan kita supaya kita bertasbih dan selalu menyebut namanya, supaya kita tidak terpesong kelak. Nabi Muhammad SAW sekali-kali tidak lupa pada ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Dan isi kandungan yang ketiga, jalan-jalan yang menjadikan orang berjaya hidup dunia akhirat, terkandung dalam surah Al-A'la. Dan yang keempat, Allah menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, menentukan kadar-kadar, memberi petunjuk dan melengkapi keperluan-keperluannya sehingga tercapai tujuannya. Sekian dari saya.
Muhammad Hamzah Hakim bin Muhammad Zahar, kelas DKA 1A, mengundur diri. Assalamualaikum.